Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Beberapa jam selepas serangan Balai Polis di Ulu Tiram, Johor, ini keputusan terkini daripada Perdana Menteri, pengumuman terkini daripada Perdana Menteri yang kita tunggu-tunggu. Anwar Ibrahim mahu polis bertindak tegas terhadap keganasan. Bukan saja Anwar, rakyat Malaysia pun mula menitipkan ucapan terima kasih kepada dua wira negara yang telah terkorban, polis yang telah terkorban dalam serangan tersebut. Walau bagaimanapun, netizen juga turut memohon supaya polis cepat-cepat menangkap semua pengganas yang terlibat, terutamanya GI tersebut. Mereka harap polis bertindak tegas dan tidak memberikan kompromi langsung terhadap keganasan melampau di Malaysia. Oleh sebab itulah, netizen turut menyokong, bertepuk tangan menyokong bersorak apabila Anwar mahu polis bertindak tegas terhadap keganasan. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mahu tindakan tegas diambil terhadap pihak cuba melakukan kekacauan di Malaysia sehingga meragut nyawa. Mengulas serangan ke atas Balai Polis Ulu Tiram, Johor awal pagi tadi, Anwar berkata beliau menyokong segala usaha yang dilakukan polis dan meminta rakyat memberi kerjasama penuh kepada pihak berkuasa. Soal keamanan, kata Anwar Ibrahim, kita tidak boleh tolak ansur. Kerajaan akan tegas. Nyawa rakyat adalah keutamaan kita. Tiada maknanya kemajuan kalau keamanan tidak dikawal, kata Anwar. Tindakan keras akan diambil bagi menghentikan kegilaan keganasan ini, dan saya menyokong penuh langkah diambil polis. Anwar juga memohon supaya rakyat memberikan kerjasama yang jitu dan utuh. Anwar kata sentiasa berwaspada dan jangan bagi peluang kepada golongan jahat ini. Katanya pada sidang media pada hari terakhir lawatan kerja rasmi 2 hari ke Kazakhstan. 2 anggota polis dan seorang suspek maut dalam insiden serangan di Balai Polis Ulu Tiram pada jam 2.45 pagi tadi. Manakala seorang lagi anggota polis cedera. Anwar berkata perkara lain yang juga perlu diatasi dengan tegas tanpa berkompromi, termasuk perbuatan mereka yang memainkan isu kedudukan Raja Melayu. Tahniah kepada polis, kita mahu tindakan tegas. Tiada tolak ansur, kerana kita mahu negara dihormati, kata Anwar. Bila negara dihormati, dunia, ekonomi akan meningkat, katanya lagi. Benarlah apa yang berlaku dan apa yang dikatakan oleh Anwar Ibrahim ini, yaitu bila negara dihormati dunia, ekonomi akan meningkat. Saudara-saudara sekalian, perkara lain yang juga perlu diatasi dengan tegas tanpa berkompromi, kata Anwar, ialah termasuk perbuatan mereka yang memainkan isu kedudukan Raja Melayu. Raja Melayu, raja-raja yang di-Pertuan Agong di dalam negara kita ini ialah tonggak dan lambang kedaulatan negara ini. Siapa yang cuba berani mempermainkan kedudukan raja-raja Melayu adalah seperti orang yang bermain dengan tabuan, membakar diri dan tidak akan selamat. Saudara-saudara sekalian, ini kronologi serang Balai Polis Ulu Tiram, 2 pelajar IPTA turut ditahan. Kronologi serang Balai Polis Ulu Tiram, 2 pelajar IPT turut ditahan. Siasatan insiden serangan ke atas Balai Polis Ulu Tiram awal pagi tadi yang mengorbankan 2 anggota polis dan suspek mati ditembak turut membabitkan 2 pelajar institusi pengajian tinggi IPT. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kita digemparkan dengan serangan beberapa pengganas di Balai Polis Ulu Tiram. Saudara-saudara sekalian, serangan itu mengakibatkan telah meragut 2 nyawa polis dan ia juga telah mencederakan seorang. Ianya amat mendukacitakan.
bukan saja kepada kita, tetapi ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Beberapa jam selepas serangan tersebut di Balai Polis Ulu Tiram tersebut, akhirnya Agong bersuara, titahkan perkara yang paling kita tunggu-tunggu. Ini keputusan daripada Agong dan juga titah Agong selepas Balai Polis tersebut diserang. Daulat tuanku, daulat tuanku. Titah baginda, semoga mereka kalangan suhada dan doa agung buat dua polis terkorban. Sultan Ibrahim menyifatkan dua yang terkorban itu sebagai wira negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan rasa sedih dan ucapan takziah kepada keluarga mangsa serangan di Balai Polis Ulu Tiram, Johor awal pagi kemarin. Al-Fatihah buat dua wira negara yang terkorban dalam tragedi ini. Semoga mereka ditempatkan dalam kalangan orang-orang beriman dan juga para syuhada. Titah Seri Paduka Baginda menerusi catatan di Facebook. Dalam kejadian pada jam 2.45 pagi itu, 3 disahkan maut, yaitu 2 anggota polis masing-masing berusia 22 tahun dan suspek yang berusia 21 tahun, manakala seorang lagi anggota pasukan keselamatan cedera. Polis menerusi hantaran di laman Facebook rasmi mengesahkan 2 anggota polis yang meninggal dunia dalam kejadian serangan itu ialah Ahmad Azza Fahmi Azhar dan Muhammad Syafiq Ahmad Said. Allahyarham Ahmad Azza Fahmi dan Allahyarham Muhammad Syafiq merupakan anggota ronda cegah jenayah di Balai Polis tersebut dan baru sahaja berkhidmat dengan pasukan lebih kurang 2 tahun menurut kenyataan itu. Saudara-saudara sekalian, semalam juga kita telah dikejutkan dengan pengumuman daripada Ketua Polis Negara tentang identiti dalang kepada serangan Balai Polis di Ulu Tiram, Johor itu. Menurut Ketua Polis Negara, serangan itu adalah daripada ahli JI. Dan menurut Ketua Polis Negara, mereka telah menyerbu kediaman penyerang tersebut dan mereka mendapati ada banyak perkara yang menarik dalam rumah tersebut. Selain itu, menurut laporan media, polis juga telah pun menahan beberapa orang termasuk ahli keluarga bagi membantu siasatan. Kita berdoa supaya negara dapat melakukan siasatan dan tangkapan segera, menghentikan segera serangan pengganas seperti ini. Karena kita mahukan sebuah negara yang aman tanpa ada pengganas. Dan dalam laporan berasingan juga, Ketua Polis Negara juga mengatakan beliau tidak menolak kemungkinan penyerang tersebut bertujuan menyerang Balai Polis itu untuk mahu merampas senjata api yang ada di Balai Polis tersebut. Namun kita ucapkan tahniah, syabas atas keberanian, terima kasih atas pengorbanan dan keberanian polis yang ada di Malaysia. Sesungguhnya kita bersetuju apabila Ketua Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menyifatkan mereka itu sebagai wira negara. Inilah wira negara yang sepatutnya kita dendangkan, sepatutnya yang kita angkat dan dikurniakan darjat yang tertinggi. Dan sama-samalah kita berdoa supaya keluarga yang ditinggalkan semuanya dalam keadaan tenang dan terus dapat bersabar. Perdana yang di-Pertuan Agong menzahirkan rasa sedih dan ucapan takziah kepada keluarga mangsa serangan di Balai Polis Ulu Tiram, Johor awal pagi tadi. Baginda mengucapkan semoga mereka dalam kalangan suhada. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kita digemparkan dengan keputusan paling luar biasa
dalam kalangan anak-anak Mahathir. Sekarang ini Tun Mahathir Mohamad kini dalam keadaan yang agak mengecewakan dan terpuruk. Manakan tidak, beliau sudah mula tidak diperhatikan, sudah mula tidak dipedulikan oleh sesiapa. Mungkin itu menyebabkan beliau sangat sedih dan merajuk. Tun Mahathir Mohamad diharap oleh ramai netizen, penganalisis politik bebas, bahkan para ahli parlimen dan juga ahli-ahli politik memohon supaya Tun Mahathir silalah senyap dan memberikan fokus kepada akhir-akhir hidup. Mereka kata Tun Mahathir sudah terlalu tua untuk menyertai lagi mana-mana aktiviti politik. Lebih baik tumpukan perhatian kepada amal ibadat, kata mereka. Terkini Tun Mahathir juga menyatakan tentang perkara yang sangat sensitif berkaitan dengan beberapa hal yang saya rasa tak perlu pun dia sentuh. Tun Mahathir sebenarnya sedang menunggu keputusan-keputusan terkini daripada mahkamah dan sebagainya. Jadi pada pendapat netizen, memang sangat kesian pada Tun Mahathir pada saat terlalu tua, masih lagi menghadap berbagai isu. Ada yang kata itu bukan karena orang lain, tapi karena tindakan Tun Mahathir sendiri. Jangan salahkan orang kalau buat sendiri yang merana, kata mereka. Kalau Tun Mahathir diam-diam, pasti tidak ada apa-apa yang akan berlaku. Tapi oleh kerana kesibukan Tun Mahathir untuk mengkomplain, cuba mencari kesalahan kerajaan dan sebagainya, maka itulah yang terjadi. Tapi yang mengerikan lagi, kata mereka, Tun Mahathir kini mula bersahabat dengan musuh lamanya yang seringkali tak pernah sehaluan, yaitu Perikatan Nasional, khususnya PAS dan Bersatu. Memang agak memalukan, tapi ialah dalam politik tiada yang memalukan. Dulu diburuk-burukan orang itu, sekarang berpeluk-pelukan pula. Macam itulah politik, terutamanya orang yang sanggup melakukan apa saja dengan niat supaya menang. Hari ini kita digemparkan dengan peletakan jawatan anak Tun Mahathir, yaitu Mokzani, sebagai pengerusi Meksis. Wow, rupa-rupanya anak Tun Mahathir ini, yaitu Mokzani, adalah pengerusi Meksis. Bukan juga calang-calang, rupa-rupanya. Tak hairanlah beliau sangat kaya. Meksis Berhad hari ini mengumumkan bahawa pengerusinya Tan Sri Mokzani Mahathir akan meletakkan jawatan berkuat kuasa 30 Jun 2024. Sehubungan itu, pengarah bebas Datuk Hamidah Naziaddin dilantik sebagai pengerusi sementara berkuat kuasa 1 Julai 2024. Dalam satu kenyataan kepada Bursa Malaysia, Meksis berkata Mokzani 63 tahun berkhidmat sebagai pengarah sejak penyenaraiannya di Bursa Malaysia pada tahun 2009 dan sebagai pengerusi lembaga pengarah sejak 22 April 2021. Syarikat telekomunikasi itu berkata lembaga pengarah kini sedang menilai calon-calon berpotensi dan menjangkakan untuk menyelesaikan proses tersebut dan membuat pengumuman mengenai pengerusi baharu pada masa yang sesuai. Hamidah, 60 tahun, yang dilantik sebagai pengarah Meksis pada 2014, merupakan pemimpin bidang sumber manusia yang berpengalaman dan disegani dalam dunia korporat Malaysia. Beliau kini berkhidmat sebagai pengerusi jawatan kuasa pencalonan dan imbuhan serta ahli jawatan kuasa audit dan risiko, kata syarikat berkenaan. Sementara itu, Mokzani melahirkan penghargaan kerana berkhidmat dalam lembaga pengarah Meksis dan sebagai pengerusi sejak beberapa tahun lalu. Sepanjang perkhidmatan saya, kata Mokzani, Meksis perlu menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi dan transformasi ekonomi yang pesat. Walaupun berdepan banyak cabaran, kami terus tekun melayani keperluan pelanggan kami dan semua pihak berkepentingan yang semakin berkembang dan berkembang dalam dunia yang semakin terhubung, katanya lagi. Saudara-saudara sekalian, ini satu keputusan yang mendadak yang mengejutkan kita semua. Tak tahulah apa kaitannya dengan isu-isu berkait dengan anak-anak Tun Mahathir dan Mahathir, tapi yang pastinya Mokzani sudah akan letak jawatan
sebagai pengurus Simeksis. Sila tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe.